2022. Bila kita bercakap mengenai keselamatan banjir, ianya harus dilihat secara keseluruhan dan juga perlu dilihat daripada aspek-aspek mikronya sekali. Sebab itu apabila kita bercerita tentang aspek keselamatan secara menyeluruh, agensi-agensi digerakkan itu secara sinergi bersama dan juga di bawah kelolaan NADMA dan juga MKN serta di bawah kementerian untuk memastikan agar aspek-aspek mobilisasi dan bantuan dapat diberikan. Untuk kita bercakap lebih lanjut tentang konsep keselamatan menyeluruh bantu sewaktu bencana banjir lebih dalam keadaan lebih pantas bersama dengan Dr. Norniwandi Maknordin, Pensyarakanan, Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Terima kasih sekali lagi bersama dengan kami. Ini dia aspek tentang pasca banjir ini, isu-isu keselamatan dan juga isu-isu memberikan aspek bantuan. Kesegeraan itu adalah satu perkara yang penting dalam bencana. Dalam perihal kesegeraan dan juga mobilisasi kepada bukan saja anggota tetapi juga kepada seluruh komuniti masyarakat, bagaimana Doktor memandang isu-isu organisasi, isu-isu koordinasi itu penting dalam mengarahkan ataupun mengerahkan sebarang bentuk bantuan. Jadi kalau kita lihat dalam apa yang berlaku dalam negara kita, tentu kita lihat di sosial media semua membicarakan tentang isu banjir. Dan isu banjir ini bukan satu isu yang saya rasa cukup besar, diperkatakan oleh banyak pihak. Tapi kalau terlihat asas pengurusan banjir negara ataupun dalam aspek-aspek bencana ni, dia mempunyai beberapa elemen. Elemen yang pertama adalah tentu elemen berhubungan pencegahan. Bagaimana untuk mencegah banjir itu berlaku. Dan kedua adalah kesiapsiagaan. Bagaimana untuk siaga menghadapi banjir itu. Dan tiga, mekanisme tindak balas setelah banjir itu berlaku. Apakah yang boleh dilakukan. Dan kita sekarang ini berada dalam fasa pemulihan banjir. Dan ini fasa yang berlaku dalam keadaan negara sekarang. Tapi inilah antara struktur-struktur asas yang perlu dipahami dan ia harus merangkumi agensi-agensi pusat, agensi-agensi negeri dan agensi-agensi peringkat daerah, termasuk PBT. Dan dalam aspek banjir yang berlaku dalam negara kita, kita rasa kita harus terbuka. Kita harus terbuka dan menganggap ini sebagai satu proses untuk maju ke depan. Berlakunya kelemahan dan mungkin pengurusan banjir dalam negara yang mengakibatkan berlaku satu perkara. Ia mungkin menyebabkan perubahan cuaca yang tidak jangka, kawasan-kawasan luar jangka, tetapi ini satu aspek yang perlu diberikan penekanan serius. Bagaimana untuk kita melihat balik koordinasi-koordinasi. Dan antara perkara-perkara yang saya rasa yang diperkatakan banyak adalah tindak balas bencana itu berlaku. Tindak balas semasa banjir itu berlaku. Di mana salah satunya aspek yang saya rasa yang perlu diberi penekanan serius, yang juga diperkatakan banyak pihak adalah tentang manual search and rescue, manual operasi menyelamat, mencari dan menyelamat pada keadaan ketika banjir itu berlaku. Khusus di kawasan-kawasan seperti di Pahang dan di Shah Alam. Saya pun termasa yang nyaris terperangkap. Alhamdulillah kita berjaya keluar dari kawasan banjir sebelum ia berlaku. Tetapi perkara inilah satu perkara yang saya kata perlu diperlihatkan. Bagaimana untuk memperlihatkan kembali koordinasi, bagaimana untuk melihat aspek-aspek keselamatan menyeluruh yang merupakan salah satu asas dalam mekanisme pengurusan bencana di dalam negara. Bila seperti mana Ismail katakan tadi, bila kita nak menyampaikan satu bantuan perlu disegerakan, terutamanya dalam situasi sebegini yang tiba-tiba sahaja berlaku. Jadi muncullah bila orang berkata mengenai lambat disebabkan oleh birokrasi. Tetapi kita perlu memahami sebenarnya birokrasi itu juga penting supaya untuk kualitinya sampai. Lepas tu kita perlu menjaga keselamatan anggota-anggota keselamatan kita. Bagaimana perlu rakyat melihat daripada sudut pandang ini? Dalam konsep yang diperkenalkan oleh Majlis Keselamatan Negara, iaitu konsep keselamatan menyeluruh, yang letakkan bawah dasar keselamatan negara. Di bawah Majlis Keselamatan Negara digariskan konsep keselamatan menyeluruh. Dan antara teras utama yang perlu diperhatikan adalah keselamatan rakyat. Dan apabila kita bercakap tentang keselamatan rakyat, ia memerlukan tindak balas kerjasama di antara struktur asas secara menyeluruh, agensi kerajaan dan juga struktur lapisan masyarakat. Jadi di sini saya rasa pentingnya satu elemen koordinasi. Dan saya juga menulis bercakap tentang sistem amar awal. Kita mempunyai satu teras keselamatan rakyat yang berdasarkan dasar keselamatan negara. Nilai teras utama keselamatan menyeluruh. Segala struktur operasi yang mempunyai kerajaan dengan lapisan masyarakat. Kita mempunyai pusat ibadah, kita mempunyai masjid, surau dan pusat ibadah. Sistem pembesar suara ada. Siren itu boleh diperkenalkan kembali kepada masyarakat. Di mana sistem amanah awal seperti siren untuk mengetahui masyarakat bahkan berlakunya kemungkinan banjir dan ia boleh diberikan kepada masyarakat, sistem amanah awal. Dan kita juga mempunyai sistem-sistem seperti mana masyarakat berkongsi dalam sosial media apabila kawasan mereka terperangkap, di mana mereka terperangkap. Dan ini memerlukan satu koordinasi dengan persikan media sosial untuk dapatkan maklumat yang lebih tepat pada masa dan ketika itu supaya report itu boleh berjana dengan setiap jam dan boleh sampai pada agensi pengurusan masyarakat dan agensi perusahaan yang diletakkan sebagai elemen keselamatan menyeluruh. Di sini saya rasa kepentingan untuk memahami aspek pengurusan banjir dalam satu dimensi baru.
Dan tentu kita kena ada pusat kawalan operasi bencana, pos kawalan bencana yang diwujudkan dalam elemen struktur kesiapsiagaan menghadapi pengurusan banjir, tetapi elemen keselamatan menyeluruh ini perlu dipahami oleh lapisan masyarakat. Dan kita ada stesen minyak yang saya rasa cukup banyak. Dan saya rasa dengan apa yang berlaku di dalam banjir ini, satu hikmah yang saya rasa cukup menarik adalah pembabitan masyarakat sepenuhnya. Kita ada Abang Viva viral, kita ada daripada yang datang naik bot pengurusan banjir, dan kita bersama dengan agensi-agensi frontliner juga memberikan respon apabila banjir itu telah berlaku. Tetapi inilah asasnya supaya koordinasi ini dapat diwujudkan dengan lapisan masyarakat bersama dengan lapisan jentera kerajaan, kerana keselamatan pada aspek ini adalah satu keselamatan yang bukan dalam dimensi lama. Ia harus dilihat dalam satu inovasi baru, bentuk operatif baru. Dan saya rasa operatif inilah yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat agar proses keselamatan menyeluruh dapat lebih dipahami. Bagaimana untuk mewujudkan satu jaringan kerjasama yang menarik di antara agensi-agensi kerajaan dan agensi lapisan masyarakat yang saya rasa bersedia untuk turun membantu di kawasan lapangan. Cuma bagaimana untuk mewujudkan manual ini, bagaimana untuk merealisasi keadaan ini, dan akhirnya boleh dilakukan. Dan saya rasa dengan sistem dan kita ada sistem kawalan keselamatan. Agensi kawalan keselamatan swasta yang saya rasa selalunya akan juga bersama dengan mereka-mereka yang veteran-veteran atau mereka yang bersara daripada agensi-agensi keselamatan. Dan mereka ini cukup terlatih. Tetapi apa yang diperlukan khususnya dalam operasi mencari dan menyelamat pada waktu kritikalnya adalah 12 jam pertama. Semasa banjir itu berlaku, kita lihat banyak dalam sosial media. Terperangkap sini, terperangkap sana, dan dengan cuaca yang tidak dapat dijangka, dan akhirnya berlaku satu kawasan luar jangkaan banjir itu berlaku. Dan di sinilah ketikanya fasa mencari dan menyelamat itu penting. Dan di sini saya rasa dengan kerjasama struktur lapisan masyarakat, dengan kerjasama lapisan dengan kerajaan, dan manual itu dirancang, dan mungkin kita boleh membangunkan satu aspek berkepentingan masyarakat sepenuhnya, khususnya dalam fasa kritikal 12 jam pertama. Kita belum cakap tentang isu respon awal, tentang amaran daripada meteorologi, bagaimana respon masyarakat. Tapi kita bercakap tentang isu kritikal yang menjadi perbualan pada masa ini adalah sistem amaran awal dan operasi mencari dan menyelamat pada ketika sebagai maklum balas pengurusan bencana banjir itu berlaku pada ketika itu. Okey, kita tidak mahu ibarat sudah terhantuk baru nak terengadah. Doktor, perihal berkenaan tentang dalam sistem kependudukan, kita sedia maklum perkara paling asas ialah daftar penduduk, dan juga data-data kependudukan ini penting untuk membantu dari segi menangani masalah untuk memberikan bantuan sewaktu perihal bencana, dan juga mendapatkan informasi berkaitan tentang informasi penduduk dan bilangan penduduk di kawasan-kawasan yang terjejas. Jadi bagaimana doktor melihat pada waktu ketika inilah data yang tepat dan juga data yang dikongsikan di pihak atasan dan juga di pihak masyarakat perlu diselarikan dan juga diselaraskan supaya bantuan-bantuan itu tidak hanya bertumpu pada satu tempat tetapi boleh diberikan kepada dalam kepelbagaian dan juga sama rata kepada semua tempat. Ya, satu pandangan yang baik, kerana apa yang berlaku kita lihat bagaimana Perdana Menteri Malaysia sendiri mahukan supaya perkara ini diberikan satu pengkhususan supaya operasi Kuasa Malaysia ini berjalan dengan lebih baik, khususnya dalam pengurusan banjir. Dan bagaimana kita lihat Yang Bertuan Agong menjunjung kasih baginda Tuanku, baginda antara orang awal yang turun respon memberikan bantuan asas kepada penduduk. Dan baginda juga mahu supaya satu postmortem dilakukan. Dan dalam elemen-elemen seperti ini, analisa hidrologi itu penting. Bagaimana pengurusan pengairan air di kawasan-kawasan itu. Dan kita lihat bagaimana mereka memberikan cadangan-cadangan seperti kolam takungan bawah tanah yang berlaku di luar negara, di negara-negara yang besar. Smart tunnel dan sebagainya. Ini adalah proses jangka masa hadapan. Tetapi bancian di sebuah penduduk, kepadatan penduduk dalam satu kawasan mereka yang terkesan itu juga perlu memainkan peranan. Di sinilah satu basic proportion, satu statistical analysis mungkin boleh dijalankan. Mereka yang berkeupayaan untuk membantu dalam elemen-elemen tertentu. Kalau kita lihat pengurusan banjir-penganjir yang tahun-tahun yang terdahulu, kita ada bagaimana askar polis, pasukan bola sabit merah yang terlatih dengan elemen-elemen tertentu, dan mereka ini juga diletakkan di lokasi-lokasi tertentu. Dan kita tahu juga lokasi agensi-agensi penyelamat ini di mana. Siapa yang berada jiran kita, mereka yang berkemampuan untuk menolong. Dan inilah saya rasa bagaimana satu bentuk bancian, satu bentuk tabulasi supaya penyampaian bantuan itu lebih berkesan, dan apabila krisis bagaimana ia boleh disegerakan dengan memastikan lapisan-lapisan masyarakat ini dan lapisan-lapisan agensi kerajaan itu boleh disinergikan. Dan inilah
takrifan keselamatan menyeluruh di bawah dasar keselamatan negara sebenarnya. Macam Dr. katakan tadi, itu ialah perancangan untuk masa panjang yang akan hadapannya. Tapi untuk masa sekarang ini, kalau kita katakan sediakan payung sebelum hujan, hari ini sediakan plan sebelum banjir. Jadi kalau kita boleh lihat macam sekarang kita menghadapi pandemik COVID-19, setiap satu isi rumah itu mempunyai kit untuk kita menguji pandemik COVID-19, kita memakai pelitup separuh muka. Mungkinkah sudah tiba masanya untuk setiap rakyat Malaysia ini mempunyai kit untuk persediaan bencana sendiri? Satu lagi saya rasa pandangan yang baik juga apabila kita bercakap tentang elemen minda keselamatan. Saya rasa ia perlu daripada syarikat korporat, syarikat perumahan, daripada rakyat itu sendiri. Malahan syarikat penjual kereta mungkin boleh membekalkan jaket penyelamat, ruang jaket penyelamat, ruang pelampung khas dalam kereta, so atas tali keselamatan di kawasan-kawasan rumah yang baru dibina. Khusus di kawasan-kawasan tertentu. Tempat yang agak stabil dalam perimeter yang kecil untuk diletakkan kawasan tertinggi sekiranya banjir berlaku untuk memudahkan operasi menyelamat. Dan saya rasa inilah sebenarnya inovatif yang lebih operatif yang boleh mewujudkan satu minda keselamatan dalam sektor pemikiran masyarakat, lapisan masyarakat supaya dalam keselamatan menyeluruh ini elemen minda keselamatan ini penting. Dan kita kena ingat, kita kena bersama untuk juga berubah kepada perubahan iklim yang tidak dijangka. Dan banjir negara ini sebenarnya ada hikmahnya. Ia juga membuka ruang pada masyarakat supaya mereka sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi apa-apa kemungkinan berhubung dengan keselamatan mereka, supaya mereka faham bahawa takrifan ancaman keselamatan itu boleh berlaku pada bila-bila masa. Dan dengan satu kerjasama syarikat minyak, syarikat pengkereta, syarikat perumahan, dengan satu pembaruan dalam misi pemikiran minda keselamatan, kit keselamatan banjir, kit keselamatan pemadam api di rumah. Saya rasa inilah satu perkara-perkara yang saya rasa boleh membuka satu takrifan baru minda keselamatan dalam elemen keselamatan menyeluruh. Supaya apabila berlaku satu pengurusan banjir, setiap orang tahu apa yang boleh dilakukan. Kita ada mini depo. Letakkan jaket keselamatan, bot-bot keselamatan, dan mereka yang berkeupayaan mungkin boleh bekerjasama dengan agensi-agensi tertentu dengan cepat dan pantas untuk melakukan operasi menyelamat awal. Mereka punya jaket keselamatan dalam kereta. Betul. Saya pun dah simpan 2 dalam kereta sekarang ni. Saya pun dah beli. Satu untuk diri sendiri, satu untuk kemungkinan untuk membantu orang. Betul. Dan ini adalah satu asas dalam membentuk minda keselamatan. Dan sekiranya minda keselamatan ini diperkenalkan pada masyarakat, apakah takrifan minda keselamatan asas adalah keupayaan untuk menjangka sesuatu perkara yang boleh mengancam diri sendiri dan keselamatan negara ditangani secara bersama. Itu takrifan asas. Memperlihatkan satu aspek-aspek bercirikan keselamatan, ancaman keselamatan, sama ada ia national security, personal security ataupun community security. Dan saya rasa ini perlu dimakinkan. Betul. Bila kita bercakap mengenai keseluruhan, kita tidak boleh lupakan juga dengan pemaju-pemaju perumahan. Kerana apabila hujan lebat itu turun, bukan saja mengakibatkan banjir, tapi tanah runtuh yang kita risaukan dan juga keselamatan rumah ini. Jadi bagaimana sebenarnya kerjasama antara pihak kerajaan dan juga pemaju-pemaju perumahan ini? Paling mudah kita kena ada satu jawatan kuasa. Jawatan kuasa keselamatan menyeluruh di antara awam dan agensi berdekat dengan masyarakat. Dan setiap agensi kerajaan harus mempunyai satu keupayaan untuk mewujudkan social media intelligence ataupun pendidikan social media untuk mendapatkan maklumat dapatan pada waktu ketika bencana itu berlaku untuk memudahkan operasi menyelamat dan operasi memberantas perkara-perkara tertentu. Dan jawatan-jawatan kuasa yang dibentuk dengan perumahan, dengan mereka yang bekerja di kawasan keselamatan, agensi syarikat minyak, kerana kita ingat syarikat petro minyak ni dia berada di seluruh negara. Ya, betul. Dan mereka yang berada secara strategik di lokasi-lokasi tertentu ni boleh dipanggil untuk duduk dalam jawatan kuasa peringkat daerah. Peringkat negeri maupun peringkat pusat. Kalau kita lihat dalam aspek pengurusan banjir, kita ada 3 elemen yang penting. Pusat, negeri, daerah, iaitu termasuk PBT. Dan saya rasa ini jalinan yang perlu diwujudkan. Jawatan kawasan tertentu, komiti-komiti tertentu, dan pengurusan banjir bencana dan negara harus melihat ini sebagai satu inovatif dan operatif untuk kita bergerak dengan lebih jauh dalam memastikan elemen minda keselamatan menyeluruh dapat dikembangkan supaya apabila berlaku perkara-perkara jangka, mungkin ia dalam situasi terpencil tapi tidak mustahil. Ia menjadi satu perubahan baru dalam aspek perubahan iklim negara ataupun bencana-bencana dalam aspek lain. Dan saya rasa ini adalah perkara yang kita perlu dilihat dan rakyat mahu ini berlaku dan ini juga selaras dengan apa yang dimaukan oleh Perdana Menteri Malaysia dan juga yang Baginda Tuanku dalam memastikan supaya kepentingan masyarakat, kerjasama keselamatan menyeluruh di antara masyarakat dan agensi kerajaan itu dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti yang digariskan dalam Dasar Keselamatan Negara di bawah Majlis Keselamatan Negara.
Okey, Doktor, sebelum kita terlupa, di samping kita bercakap tentang isu banjir ataupun keselamatan banjir, banyak yang dilaporkan berlaku sewaktu bencana-bencana seperti ini, isu-isu tentang keselamatan juga isu jenayah juga ada kemungkinan berlaku, risiko berlakunya jenayah. Dalam perihal kita melihat kejadian pecah masuk, kejadian pencerobohan harta benda, kediaman dan sebagainya dan juga kejadian penyelewengan dan sebagainya juga turut dilaporkan berlaku. Jadi perihal keselamatan menyeluruh ini konsepnya itu lebih terarah dan juga lebih luas untuk kita melihat keselamatan bukan hanya pada bencana tetapi juga kepada keselamatan dan juga bidang security itu sendiri. Jadi bagaimana kita melihat perihal tentang penugasan itu perlu diperluaskan dalam kita memastikan tidak adanya pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk melakukan jenayah sewaktu banjir berlaku. Saya rasa ini kehebatan rakyat Malaysia. Kita berganding bahu, kita bekerjasama dalam menghadapi bencana dan ini terbukti. Dilihat dalam fasa pengurusan bencana kita tidak masalah. Dari segi bantuan, agihan dan sebagainya. Tapi dalam konteks pengurusan bersama ini, samanya masyarakat terus bersama untuk membantu memperlihatkan dan menjaga sesama mereka. Dan konsep-konsep asas ini adalah konsep minda keselamatan sebenarnya. Betul. Dan dengan konsep-konsep asas seperti ini, saya rasa dengan keterbukaan, dengan satu jaringan kerjasama, dengan satu perkara yang dilihat dengan lebih teliti, maka saya rasa keselamatan menyeluruh ini akan jadi satu budaya hidup baru dalam memastikan keselamatan masyarakat itu sendiri. Dan di sini saya rasa fungsi-fungsi leader-leader kawasan-kawasan tertentu, NGO dan masyarakat rakyat, belia-belia negara supaya bangkit bersama untuk membina satu aspek keselamatan menyeluruh sebagai satu gaya ataupun cara hidup baru selaras dengan apa yang boleh membawa kepada keselamatan negara, keselamatan individu dan keselamatan komuniti. Apabila bencana ini terjadi, sebenarnya ia membuka mata semua pihak. Dari sudut pandangan doktor sendiri, bagaimana sebenarnya impak bencana banjir kali ini sebenarnya membawa kepada keperubahan dan juga kesihatan demokratik negara kita? Saya rasa apa yang berlaku adalah ia jelas menunjukkan bahawa rakyat mempunyai satu kuasa yang besar dalam menentukan hala tuju sesuatu polisi. Dalam menunjukkan sesuatu tusu aspek-aspek berkepentingan mereka. Dan inilah aspirasi keluarga Malaysia saya rasa yang sebenarnya di mana apa rakyat bersuara itu mereka mahukan perubahan. Dan saya lihat di luar komen-komen sana banyak komen-komen itu perlu dilakukan secara lebih membina supaya pembinaan komen-komen yang berkaitan dengan perusahaan banjir apa perlu dilakukan perlu disegerakan dan anisahkan dengan satu elemen perisikan media sosial yang baik-baik supaya perkara-perkara yang dimahukan oleh rakyat ini dapat diterjemahkan dalam satu bentuk lebih operatif. Kan dalam pengurusan kita, dalam pengurusan banjir, elemen manual dan operatif itu dua perkara yang berasingan. Dan elemen operatif inilah sebenarnya yang menunjukkan satu kejayaan pengurusan banjir atau pengurusan bencana itu sama dia berjaya atau tidak. Dan terutamanya kawasan-kawasan luar jangka. Dan di sini saya rasa kemahuan rakyat yang mahukan supaya berlakunya keterbukaan untuk kita bersama-sama melibatkan diri selaras juga dengan apa yang diwujudkan dalam elemen minda keselamatan di bawah keselamatan menyeluruh, iaitu struktur asas kerajaan dan struktur asas masyarakat bekerjasama sepenuhnya seperti di bawah dasar keselamatan negara. InsyaAllah sama-samalah kita berganding bahu dan juga membantu bukan sahaja di pihak kerajaan tetapi juga di pihak Akad Umi. Terima kasih kepada Dr. Niwani bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kita juga mengucapkan sekali lagi kita berdoa kepada mereka yang terlibat dengan banjir dan juga terjerat dengan banjir. Semoga dikurniakan oleh Allah SWT perlindungan dan juga semoga dapat menempuhi dengan lebih baik pada hari-hari yang mendatang. Itu saja untuk siaran Selamat Indonesia hari ini, Isnin 3 jam kita bersama pada pagi ini. Ya, betul. Jadi kepada kawasan yang mungkin akan terjejas akibat luruan monsun, pastikan anda muat turun aplikasi My Cuaca daripada Met Malaysia untuk melihat perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana bersama dengan kami pastinya di saluran berita RTM MyFreeview 1, 2, 3. Kita akan berjumpa lagi esok. Saya Syarul Kaisa. Saya Ismail Anan dengan itu. Assalamualaikum.